Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang dikasihi saudara pengurusi kita yang pakai baju hitam samping kuning bergaya, yang saya hormati Tuan Imam yang juga merupakan pengurusi masjid, Imam dua, ahli jawatan kuasa masjid, muazzin, kita panggil Tok Bilal. Bilal tu Bilal bin Rabah. Hebatnya Bilal ni sampai orang azam semua panggil Tok Bilal. Walaupun dia bukan Tok kepada Bilal tu. Dia Bilal, muazzin, tukang azan, semualah daripada masjid ni. Saya pernah main masjid ni. Sebelum saya ceramah ni, sebab orang di Malaysia ni dan di luar Malaysia juga tonton kita punya siaran ni, kita berada di Masjid Muttaqin ni. Walaupun negeri lain mungkin heran pasal apa Perlis buat ceramah. Yang pertama ialah di Perlis ni, alhamdulillah, sehingga hari ini kita kosong Covid, dan kita berdoa banyak-banyak kepada Allah Azza wa Jal supaya Tuhan kekalkan nikmat ni pada kita. Yang kedua ialah kita semua kena patuhi SOP ni. Majlis kita malam ni nampak ramai ni. Jadi semua ramai-ramai adik-adik kita, kaum muslimat yang di belakang, kaum bapa yang di depan ini, semuanya kita patuh SOP ni. Walaupun orang kata tak apa, boleh kosong dah, tapi kita ambil langkah berhati-hati. Agama suruh kita pelihara nyawa kita dan pelihara keselamatan kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, saya tak mau ceramah panjang sebab kita nak mai satu masjid ni. Perlis ni ada 100 lebih masjid. Kalau saya ambil sebulan 1-2 masjid pun, kat 10 tahun baru nak habis. Adalah kuliah tetap saya tu yang tuan-tuan duk pergi di Masjid Alwi, tapi nak mai masjid-masjid ni kadang-kadang nak kena tunggu. Ini pun saya mohon maaf sebab beberapa kali tunda. Sekejap ada meeting tergempak lah, tergempak. Jadi alhamdulillah kita buat juga hari ini. Walaupun terima kasih atas kesabaran pihak pengurusan masjid yang jemput saya, dan kemudian sabar juga saya mengubah tarikh 2-3 kali. Terima kasih banyak. Okey, saya akan ceramah sikit, lepas tu kita bagi sesi soal jawab sikit supaya ada ruang untuk kita bersembang. Yang pertamanya, musim ini dikenali dengan musim Maulidin Nabi. Orang dulu-dulu sebut Maulud. Maulud ni bayi tu. Maulid ni maksudnya tarikh kelahiran itu. Nabi SAW tidak ada siapa pun yang boleh syak lahirnya Nabi SAW. Nabi lahir pada hari Isnin, sepakat, kerana Nabi sendiri sebut, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang menyebut Nabi lahir hari Isnin. Berapa hari bulan Nabi lahir, yang ni berlaku khilaf pendapat di kalangan ulama. Pasal apa mereka berbeza pendapat? Kerana mereka berbeza kerana pada peringkat awal tidak ada sebutan ataupun tidak ada majlis yang Nabi buat pada zaman Nabi atau pada zaman Khulafa' Rasyidin yang membolehkan untuk mereka sepakat. Jadi
orang kemudian baru duk bincang berapa hari bulan Nabi lahir. Ada di kalangan mereka menyebut Nabi itu lahir pada 2 Rabiul Awal. Ada yang menyebut 8 Rabiul Awal. 8 ni nampak macam ada sanad sikit. Sebahagian menterjahkannya. Ada yang menyebut 9 Rabiul Awal. Ada yang menyebut 12 Rabiul Awal. Ada yang sebut Nabi ni sebenarnya lahir bulan Ramadan. Okey. Tak apalah. Tak ada lah siapa kata Nabi tak lahir langsung. Semua bersetuju Nabi itu lahir. Kalau tak lahir, tak ada lah agama Islam. Cuma mereka hanya berbeza bilakah hari bulan. Walaupun mereka berbeza, tetapi kebanyakan mereka menyebut sekitar bulan Rabiul Awal. Dan 12 Rabiul Awal juga ialah hari kewafatan Nabi SAW. Kita sebenarnya 12 Rabiul Awal tu ramai yang macam bergembira dengan kelahiran Nabi, alhamdulillah. Tapi ada juga peristiwa pada Rabiul Awal ini, iaitu peristiwa kewafatan Nabi SAW. Nabi wafat. Baik. Apabila kita semua tahu Nabi SAW lahir, Nabi ni dia lahir, dia bashar, macam lahir manusia lahir. Tak ada lah Nabi ni lahir tiba-tiba terus ada. Nabi ni bukan cerita kartun. Dalam cerita orang Melayu ada cerita anak buluh betung. Lahir daripada muntah lembu. Tak ada. Kalau Nabi Isa ajaib sikit. Lahir tanpa ada bapa. Tapi Nabi kita tidak. Dia ada bapa dan dia ada ibu. Hak tu yang kita duk baca selalu. Qul innama ana basyarun mislukum. Allah suruh Nabi sebut, katakanlah sesungguhnya aku ini bashar, manusia seperti kamu. Jadi salah satu benda yang kita kena beriman berhubung dengan Nabi ni dia manusia, dia bukan malaikat. Kalau orang kata Nabi malaikat, rosak akidah dah. Pasal Allah bagi tahu Nabi adalah bashar. Dan Nabi nak elak orang ni duk rasa macam Nabi ni dia bukan manusia. Sehingga akhirnya tak bolehlah nak ikut dia jadi contoh teladan, dia bukan manusia. Dia suka cerita-cerita ajaib. Nabi tak. Nabi sakit. Orang lontar Nabi, baginda luka, cedera dia. Tak ada orang lontak Nabi, batu-batu kena Nabi, jadi buah kurma. Tak. Nabi sedih. Sebab tu dengan amun huzun, tahun sedih. Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal, sedih. Tapi Allah mahu kita sedar Nabi kita ini ialah Muhammad bin Abdullah, ini adalah apa? Manusia. Kalau kita tak sedar yang tu, nanti dia akan pergi, dia melampau, dia hulu. Macam mana orang Kristian buat kepada Nabi Isa. Maka Nabi kata la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam. Innama ana abduhu faqulu abdullah wa rasuluhu.
Hadis riwayat Bukhari. Jangan kamu melampau tentang aku. Macam mana melampaunya orang Kristian terhadap Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Beza, kita pun hamba Allah, tapi kita bukan Rasul. Nabi hamba Allah, dia Rasul. Maka Nabi tak mau kita melampau. Bila kita melampau, kita tak pergi tauhid kita pada Allah, kita pergi membesarkan lain daripada Allah. Macam orang Kristian, akhirnya dia tak minta ya Allah, oh Jesus, dia minta pada Jesus. Kita tak diajar dalam agama kita, kalau demam, ya Muhammad Ishfini, wahai Muhammad sembuhkan aku. Tak boleh. Kita sebut bila kita sembahyang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami pohon pertolongan. Tapi Nabi SAW itu dikasihi kerana Nabi itu Rasul kita. Dia telah dipilih oleh Allah SWT. Dia berbeza dengan kita di sudut dia menerima wahyu, kita tidak menerima wahyu. Balik kepada isu yang pertama tadi. Kenapa perlunya Nabi ni kena jadi manusia? Kalau Nabi bukan manusia, lama-lama orang tak boleh tiru dia. Kalaulah Nabi hari tu mai dakwah, bila Nabi dakwah saja, sekali Nabi cakap, semua orang dengar terpegun dia, terus ikut. Kita nak mai dakwah tak boleh dah. Kita kata Nabi tak apalah, semua sekali cakap orang ikut. Kalau Nabi mari dakwah, bila orang nak serang Nabi, orang nak panah Nabi, anak panah tu jadi makanan. Oh, senang. Orang kata Nabi tak apalah. Kita kalau berdakwah, orang pukul kita cedera. Tak. Nabi pun cedera. Nabi pun sedih. Nabi pun berduka cita. Nabi pun gusah, bimbang terhadap apa yang akan berlaku. Supaya kita tahu, bila kita menghadapi semua masalah ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh yang baik. Kalau Nabi itu malaikat, dia tak makan, kita tak ada lah sunnah makan. Nabi kalau dia macam malaikat ke, ataupun macam Sami ke, yang tak kahwin, tak ada lah pula kita sunnah rumah tangga. Maka hal ini penting untuk kita tahu, sehingga kita faham kenapa Allah menekankan aspek ni, yang selalu saya ulang dalam kuliah saya. Bukan kita menghina agama, tapi ini comparative religion, perbandingan. Kalau siapa yang tonton video ni, dia hendaklah tahu saya berbicara kepada orang Islam di dalam masjid. Sekarang ni zamannya sensitif. Kalau kita lihat sebahagian tokoh-tokoh agama ataupun pengasas agama, ambil Gautama Buddha umpamanya, dia tak ada isteri. Lepas dia terima macam kind of revelation, tapi dia orang Buddha ni, dia bukan God centric, dia human centric. Siapa yang belajar ni, dia bukan asas, dia bukan Tuhan, asas diri manusia itu sendiri. Dia akhirnya dia bawa diri dia pergi untuk mencapai ketinggian diri dia tinggal family dia. Nabi kita tak tinggal family dia family, bahkan dia ada dalam satu masa tu dia pernah ada 9 orang isteri.
Dan semua isteri ni bagi report yang bagus kepada semua orang tentang suami mereka. Maka apa perkara yang paling perlu untuk kita tahu tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hak pertama kita nak tahu, antara sebelum kita nak kaji Nabi kita, ciri Nabi kita ni dia panggil Al-Kamal. Al-Kamal maksud apa? Nabi kita ni sempurna, perfect. Bukan perfect dia malaikat. Nabi kita bukan super power macam cerita Superman, orang boleh terbang pergi tumbuk orang. Tak ada. Manusia ni bila dia kecewa, dia suka nak cari superhero yang boleh menang cepat. Jadi budak-budak ni sukalah Marvel sebab apa semua ni. Kan? Dia tengok Spiderman, Superman, Batman, benda yang tak wujud. Tapi menang cepat lah. Tapi agama realistik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia insan tapi dia lengkap. Apa bukti lengkap dia? Okey. Kita ambil Nabi ni. Nabi sebelum umur berapa Nabi kita terima wahyu? Tentu sekadar belajar ni, umur berapa Nabi kita dapat wahyu? 40. Artinya sebelum 40 tu Nabi hidup di mana? Di Mekah. Orang Mekah ni kenal Nabi. Bila Nabi bawa Islam, orang Mekah lawan Nabi. Semua benda mereka kata kat Nabi. Gila, majnun, wa ma sahibuka bi majnun, dan tidaklah saudara kamu tu gila, Quran kata. Kata apa lagi? Tukang sihir, macam-macam. Tapi mereka tak pernah timbulkan isu. Hang dulu ni, sebelum terima cerita Nabi ni, hang dulu panggil bukan elok. Mereka tak pernah bangkit benda ni. Sedangkan mereka buat macam-macam. Tukang syair, mereka tuduh macam-macam. Mereka tak boleh nak cari satu kes. Hang ingat tak dulu hang menega, hang tipu, ingat tak? Tak ada. Kan? Tak ada. Herakl ni Rom, Raja Rom. Dia ni terima surat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Surat Nabi tu. Dia simpan surat tu. Ada cop Nabi. Nabi ni dulu dia tak pakai cop, tapi bila dah maharaja semua takkan baca surat melainkan kena ada cop, Nabi cop. Kata Anas, fattakhadha khataman min fiddah ka'annani anzur ila bayadhihi fi yadihi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ambil cop daripada perak, cincin tu dia tulis wa naqasha fi aw nuqisha fi Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah ditulis di cincin Nabi tu. Cop. Nabi hantar surat. Min Muhammad Rasulullah ila azimir Rum. Daripada Muhammad Rasulullah kepada orang maha besar Rum. Maharaja Rum lah. Nabi hantar. Bila dapat surat, dia baca. Rum ni agama apa? Agama apa tuan-tuan? Kristian. Kristian ni dia lebih banyak tahu tentang Islam. Quran kata aqraban nasi mawaddatan lil ladzina amanu. Orang Kristian ni lebih dekat kasih dia dengan orang yang beriman. Dibandingkan orang lain, Kristian lebih dekat. Dia baca surat, tengok Nabi kata, Nabi seru dia, aslim taslam. Islamlah nescaya kamu selamat. Yu'tikallahu ajra marratain, kamu dapat 2 pahala. Jadi di dalam kawasan negara mereka ni, pedagang-pedagang Arab ni masuk.
Masa tu Abu Sufyan tak Islam lagi. Abu Sufyan kebetulan berniaga di Syam. Kerajaan Rom panggil, suruh pergi cari kabilah Arab ni yang mai ke tempat masuk kawasan berniaga kita ni, bawa dia mari sini. Cara kebetulan bawa Abu Sufyan dan kabilah perdagangan dia. Maharaja Rom, dia cakap, ada penterjemah lah, dia cakap, dia tanya, siapa di kalangan kamu aqraba nasaban ilai? Siapa yang paling dekat adik-beradik dengan Nabi ni? Yang mengaku Nabi ni. Abu Sufyan kata dia. Masa tu Abu Sufyan duk lawan Nabi. Cuma masa tu musim perjanjian Hudaibiyah dibuat. Dan Nabi pun dah banyak tahun dah. Dan Nabi dah pindah Madinah dah. Dia letak Abu Sufyan di depan. Yang hak belakang, hak lain dia letak di belakang. Dia kata, aku tanya dia, kalau dia bohong, hampa bagi syarat. Yang main dengan Abu Sufyan pun geng dia juga. Tapi dia pun bimbang, takut dia bagi syarat, kata dia bohong. Macam orang politik, dia pun akan percaya antara satu sama lain. Kan? Saya kata, politik mana paling ajaib. Hari ni dia sokong kawan ni, besok dia sokong kawan lain. Besok dia patah balik sokong. Hari ni dia kata lanun paling besar, besok dia kata pemimpin paling bagus. Pening. Tapi ikut-ikut Arab Quraisy ni okey juga dibandingkan orang politik Melayu kot. Macam mana tak tahulah kan. Tapi kita cerita hak Quraisy ni. Abu Sufyan duduk di depan. Abu Sufyan kata, dia kata, laula al-haya an ya'thiru alayya kadhiban la kadhabt. Kalau tak kerana rasa malu satgi depa tuduh aku pembohong, aku rasa nak bohong. Pasal maharaja ni duk tanya dia, tapi dia takut satgi depa buat muka bukan. Kut kawan tikam belakang. Maharaja Rom, Rom ni tanya dia, Herakl tanya dia, berapa soalan? Banyaklah soalan. Kaifa nasabuhu fikum? Nasab dia macam mana di kalangan kamu ni? Dia ni keturunan apa? Kata Abu Sufyan, huwa fina dhu nasabin. Dia ni, Muhammad ni, dia memang orang ada keturunan lah, bukan orang biasa-biasa lah. Banyak soalan yang dia tanya, tapi saya bukan nak cerita, tapi saya nak cerita salah satu soalan yang dia tanya. Kata Maharaja Rom, hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qala. Adakah kamu pernah dulu hampa tuduh dia pembohong sebelum dia duk kata benda yang sekarang dia kata ni? Maksud rekod dia sekarang hampa kata dia bohong lah, hampa tak setuju dengan dia. Tapi sebelum kes ni pernah tak hampa dah tuduh dah dia ni kaki bohong? Kata Abu Sufyan, lah, tak pernah. Abu Sufyan kata tadi apa? Kalau boleh nak bohong. Tapi dia takut belakang bagi syarat tu. Dia kata, lah, tak. Hal yaghdir. Dia pernah mungkin janji ke? Khianat janji? Tak, tak pernah. Banyak soalan dia tanya. Ini Abu Sufyan sendiri. Abu Sufyan, macam mana kita tahu macam mana kita tahu Abu Sufyan cakap macam tu? Abu Sufyan cerita benda ni setelah dia masuk Islam. Riwayat ni ada dalam Al-Imam Al-Bukhari. Rom tu kata apa? Raja Rom kata apa? Raja Rom kata, sa'altukum hal tattahimunahu bil kadhibi qabla an yaqula ma qal fadhakarta la laqad a'raftu lam yakun liyada'a al-kadhiba 'ala an-nas thumma yakdhiba 'ala Allah.
Aku tanya kamu, pernahkah hampa tuduh dia membohong sebelum dia duk cakap cerita agama baru ni? Kamu kata tidak. Maka aku tahulah, tak kalah kalau dia dulunya tak mau bohong pada manusia, tiba-tiba hari ni nak bohong pada Tuhan. Rum kata. Kemudian dia tanya beberapa soalan. Raja Rum Herakl akui Abu Sufyan bahawa Muhammad adalah Rasulullah. Cuma dia takut nak istiharkan agama dia. Dia tengok rakyat dia macam nak memberontak. Itu khabar yang terakhir. Tapi surat Nabi ada kat dia. Bila Abu Sufyan masuk Islam, Abu Sufyan cerita balik hal ini. Apa yang saya nak cerita apa? Saya nak cerita ialah, kalaulah Nabi ni satu orang kaki kelentong, kalau ada isu benda tak baik, peribadi yang tak bagus, daripada awal lagi dia dapat buah ni, dia pukul lah. Macam game politik, dia dapat benda satu, dia pukul kita. Macam orang kadang-kadang dia penipu, kan? Dia penipu. Ada dalam masyarakat kita, dalam kampung pun ada orang panggil serba tahu. Saya buat contoh, apa saja orang cerita dia lebih tahu lagi. Dan ada di musim scammer, ramai orang scam ni, dia tipu kita. Contohnya yang kena scammer ni, sampai orang pandai-pandai pun boleh pergi bayar 40-50 ribu. Ni hak baru scammer ni buat surat Arab Saudi ke lambu Kaabah. Tuan-tuan, agama ni orang jual agama ni macam-macam kebelakangan ni, jual apa, topi lah apa, jual agama. Dan ada orang yang beli. Kita heran, macam mana orang boleh terkena? Jangan main, ada terkena. Ayah Pin punya temberang, tuan-tuan, Ayah Pin, dia buat teko di Terengganu. Dia buat teko, dia habaq, dia Tuhan. Panggillah Allah ke, panggillah Rama ke, panggillah nama apa, bukan Jesus ke, dia belakang, dia kata. Ayah Pin ni baca pun tak boleh. Dia baca surah Mak terkali. Dia pergi kedai baca surah Mak terkali. Tapi tuan-tuan, ada mangkuk yang ikut dia. Ramai yang ikut dia. Artis lah, apalah, ikut dia. Tidak dia nak boleh duit mana banyak, buat teko elok-elok apa semua tu. Bohong kot mana pun, adalah kaki yang ikut. Tapi Nabi ni, dia orang lawan dia, kes ni tak ada. Kok nak tomoh dia ahli sihir, dia bertomoh. Padahal tahu Nabi tak pernah sihir. Penyair, tak apa. Apa lagi? Gila, pemecah belah masyarakat, semua kata. Kaki bohong daripada muda, kuat bohong, dia pun tak boleh kata. Tak ada rekod, tak ada. Maksudnya kalau nak berlakon ni, dia bukan kaki dia lah. Nabi ada isteri, 9 isteri Nabi dalam satu masa. Nabi lebih, semasa Khadijah ada, hanya Khadijah seorang saja. Kemudian Nabi kahwin selepas daripada itu isteri yang lain setelah Khadijah wafat. Kita ni, kita orang biasa, jaga isteri kita, tak ada isu apa. Lepas tu satu hari pergi abang ingat rasa nak tambah seorang lagi. Agak-agak dia kata, apa Ustaz, nak tambah satu lagi, hak ni pun jaga tak apa nak kena. Dia kata, padahal jaga macam kena dah. Dah lah orang perempuan sini dah lah, saya cerita nu belah-belah negara lain. Kalau dah panjang pergi kahwin, dia mungkin akan sebut, aku malas nak cakap lah suami aku ni, sagi kata mengumpat suami pula, kan. Nabi ada 9 isteri. Isteri Nabi cemburu, terutama orang seperti Aisyah. Sampai sebahagian pengkaji sirah kata Aisyah ni dia satu tim dengan Hafsah, bukan tim berkelahi kerana ni masa dia kawan. Satu lagi Ummu Salamah dengan isteri-isteri hal lain.
Cemburu. Kadang-kadang kau ni cemburu kono, kau ni cemburu. Biasa orang perempuan. Tetapi tidak pernah seorang di kalangan mereka pergi kata Nabi ni suami tapi nak menikah ramai tapi tak kena cara jaga kami. Tak ada. Nabi tak ada. Nabi wafat. Hak paling cemburu Aisyah. Orang tanya kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam? Macam mana akhlak Nabi tu? Dia kata kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi tu Quran. Biasanya orang ni bila main, saya mufti ke siapa main masjid mesti buat elok-elok kan. Pakai elok-elok, untuk imam pun sama. Di rumah santai lah. Betul tak? Bukanlah kata elok, tapi di rumah santai. Jadi isteri Nabi ni dia tengok semua Nabi. Dia tengok Nabi yang duduk di khalayak ramai ni, dia tengok Nabi yang duduk di rumah. Dia tidur, dia makan, dia buat. They got no complaints against him. Mereka tidak ada apa pun yang nak komplain Nabi. Tak komplain. Kalau dia berlakon, kalau biasanya bila berlakon di rumah lain lah drama dia. Kan ada tak? Kan? Ada orang di luar cakap elok kan? Balik rumah cakap dengan anak bini, ya Allah. Dengan kawan dia boleh cakap elok. Ni tak kena lah, bukan saya kata boleh. Balik main anak tanya, bini tanya, cengir kan main? Garang. Tak ada komplain. Dia ada sahabat. Masa buka kota Mekah, puluh ribu. Masa perang, beribu-ribu. Masa haji, 100,000 lebih. Nabi duduk di rumah Nabi, tuan-tuan pergi, semua makan, tuan-tuan pergi Madinah. Tengok rumah Nabi kan. Dia ada hak tinggi sikit sebelah rumah Nabi tu kan. Yang tu dia panggil, ada lebih kurang 70 orang sahabat yang duduk di situ. Termasuk Abu Hurairah. Dia panggil Ahlus Suffah. Depa ni fuqara, orang miskin. Orang lain duk bagi duit, bagi bantuan pada mereka kerana mereka full time duk tunggu Nabi keluar, nak record, nak rakam balik, nak ingat balik apa yang Nabi kata. Betul-betul duduk tepi rumah Nabi. Semuanya bagi report yang bagus tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham tak maksud saya? Maksudnya kalau ni tokoh yang berlakon-berlakon je, dia tak boleh. Kita ada tokoh, tuan-tuan, ahli politik umpamanya, pemidato sedap, dia pandai pidato, tapi yang lain dia belum tentu betul. Dalam politik perfect, rumah tangga kelam kabut. Semua orang hanya boleh report bagusnya pemimpin tu kerana kita report separuh. Dia di pentas, dia masa ziarah kampung, dia di kementerian, dia di jabatan. Tapi kalau report dia daripada bangkit tidur sampai tidur balik, ramai orang yang tak lulus. Tapi tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, apa lagi ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum saya nak pergi ketiga. Sekejap lagi saya buka soal jawab, tuan-tuan. Nabi ni dia ada semua dalam hidup dia. Tuan-tuan siapa sekarang? Ni ada hak kecil-kecil ni anak. Ada yang jadi bapa. Ada yang miskin. Ada yang kaya. Bila kita pergi kepada sirah Nabi, kita akan tengok semua benda ni ada. Kalau kita ambil Nabi Isa alaihi salam, kita tak, Nabi Isa Nabi kita juga.
Tapi dia bukan Nabi yang akhir zaman. Bukan khataman Nabi. Bukan khataman Nabi. Dia bukan penyudah secara Nabi. Dia bukan khataman Nabi. Dia bukan. Nabi Isa tak ada. Dia tak kahwin. Tak ada anak. Jadi tak ada lah cerita anak ni. Dia bukan pemimpin negara. Nabi kita Muhammad pernah yatim. Pernah jadi anak bagi pihak seperti anak masa duduk bawah Abu Talib. Pernah kerja menggembala kambing. Pernah meniaga. Pernah jadi rakyat. Masa tak dilantik, tolong menyatukan orang Mekah apabila mereka berselisih macam mana nak letak balik Hajarul Aswad. Pernah jadi rakyat yang ditindas di Mekah. Kemudian pernah berhijrah ke negeri orang. Telah jadi pemimpin negara orang. Bila jadi pemimpin, pernah terlibat di medan perang. Kemudian pernah juga memasuki negeri orang untuk mengambil balik Mekah. Sendiri-sendirilah, tapi pernah memimpin angkatan tentera, menjadi suami, mempunyai anak-anak. Semua benda ada kat Nabi. Kalau kita ambil Buddha, tak ada. Macam mana cara mentadbir negara mengikut Buddha? Tak ada. Kalau orang negara Cina ke Jepun mengambil falsafah pentadbiran negara Buddha, tak boleh ambil, tak ada. Adalah benda-benda tentang diri-diri dia tu, cerita lain lah. Tapi konsep pentadbiran tak ada. Macam mana konsep jual beli Buddha tak ada lah. Agama-agama lain juga tidak ada. Tapi Nabi kita macam mana berjual beli, macam mana dia pergi ke pasar, dia tengok orang jual beli, macam mana kata-kata dia tentang jual beli. Semua hal ini Nabi kita ada. Sebab tu dia jadi Rasul. Tentu ambil sekatu tokoh pemidato. Satu bahagiannya lah. Bahagian lain dia tak ada. Dia ni politik pandai. Tapi masalah lain dia tak jadi pandai balik. Tapi Nabi kita semua dalam rangkaian tu. Tu Nabi. Cumanya dia ada satu masalah panjang saya nak cerita ni. Saya nak kena buka soalan tuan-tuan sebelum azan. Kita ni tak jumpa Nabi SAW. Bila kita tak jumpa Nabi SAW, macam mana kita tahu semua benda ni? Macam mana kita tahu kita semayang tadi Nabi semayang macam tu? Macam mana kita tahu bahawasanya Nabi SAW suruh lepas semayang kita baca apa, masa semayang baca apa? Macam mana kita tahu? Macam mana kita tahu? Ambil ayat semayang sekali tuan-tuan yang dah batal wuduk, nak ambil wuduk. Macam mana tuan-tuan tahu? Kita tak tengok Nabi. Kita tak ada orang habaq. Macam mana kita tahu orang habaq tu betul? Ramai ada habaq murung banyak. Maka dengan itu ada satu benda yang penting dalam agama kita. Dia panggil sejarah Nabi kita ini hendaklah bersifat, dia panggil tarikhiyah. Dia kena bersifat sejarah yang betul. Kita cerita tentang kelahiran Nabi ni, kita nak kena tahu Nabi ni dengan cerita yang betul, bukan cerita yang tokok tambah. Macam mana nak tahu cerita yang betul? Di situ datangnya ilmu sanad. Kena tahu hadis yang sahih, hadis yang tak sahih. Ni saya tak tahu pejabat saya datang kot ni. Ada orang ni kan buku ni. Ni buku saya tulis ni, memahami hadis, muqaddimah ilmu di dalam memahami hadis Nabi-Mu. Ni kita Jabatan Mufti edar percuma. Ini adalah sumbangan Majlis Agama Islam. Dalam ni kita cerita tentang sanad dia, bagaimana cara dia menghubungkan riwayat-riwayat bagi mengetahui antara yang asli dan yang palsu. Kalau tidak, semua orang akan dakwa dia pakai serban sengit, dia kata Nabi pakai macam ni. Dia nak pakai serban ada cap apa-apa, dia kata hak ni Nabi pakai macam ni pasal dia nak meniaga.
Orang akan guna nama Nabi. Maka sebab tu kita kena tengok ada hadis Bukhari, ada hadis Muslim, hak mana betul punya Nabi cerita. Dan Nabi ni Allah jadikan dia waqi'iyah. Waqi'iyah ni apa? Nabi ni dia tak main satu benda yang kita, macam saya sebut tadi. Tuan-tuan, apa mukjizat Nabi paling besar? Apa mukjizat Nabi yang paling besar? Apa mukjizat Nabi? Al-Quran. Orang Islam semua tahu. Yang ni saya ulang selalu. Mana mukjizat Nabi? Mana Quran tu mana? Ada tak? Ada. Baca, bila kita baca kita akan tahu. Ini daripada Allah Ta'ala. Saya cerita 2-3 hari ni tentang tu yang ditawan di Mali tu, yang dicolek Sophie Petronim. Dia dengar Quran, dia kata ini kalam Allah. Tuan-tuan sendiri cuba tuan-tuan baca Quran, terutama ni anak-anak kita ni kecil-kecil ni, biar mereka baca Quran boleh faham. Malam-malam bila kita berdiri kita baca Quran pada malam hari disaksi Quran pada, sebab tu kita ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, baca Quran. Kita baca Quran daripada satu ayat ke satu ayat, kita akan merasa sangat dalam. Tentu dah ini ayat-ayat Tuhan. Mustahil manusia nak cakap macam ni. Ayat tu sendiri ada irama dia, ada tusukan dia dalam jiwa kita. Quran. Bila orang tanya mana, tu belum tengok lagi sign dalam Al-Quran, kebenaran-kebenaran dalam Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia Nabi yang akhir. Kalau katalah mukjizat Nabi yang hebat sekali ialah untuk kita pegang, Nabi belah bulan. Betul Nabi belah bulan? Tapi kita mana boleh tengok? Kita dengar cerita ya. Kalau macam orang-orang katalah Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat Nabi Musa. Mana mukjizat dia? Dululah masa tok-tok nenek mereka tengok dulu. Cucu-cucu mereka tak boleh lah tengok dah. Apa mukjizat Nabi Isa? Sekian-sekian, menyembuhkan orang yang buta, sembuhkan orang yang sopak, menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Mana? Dulu. It was. Kana makan, kata Arab. Dahulu. Jadi tak boleh kongsi, boleh cerita lah. Orang tanya mana mukjizat Nabi Muhammad? Quran. Orang dulu boleh tengok sebahagiannya, orang kemudian boleh, kerana Quran ni dia tengok sebahagian, mungkin kemudian baru dia tengok fakta sains, fakta, orang kemudian boleh buktikan lagi, kemudian boleh buktikan lagi. Macam saintis temui ayat dalam temui ada bintang yang mana bintang tu ada ketukan, bunyi macam pintu ketuk, tok 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 tok. Dia rakam, ada sound dia macam orang ketuk pintu. Dia ada sound. Tuan-tuan tengok dalam banyak sekarang dalam berbagai-bagai dikeluarkan. Tapi Quran dulu kata was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Dan langit demi langit dan tariq, bintang yang mengetuk. Tapi orang dulu baca dia tak tahu, tak apalah, terimalah apa Allah maksudkan, wallahu a'lam. Kemudian orang jumpa, sebab itu mukjizat Nabi kita Muhammad berterusan. Mukjizat yang orang fikir, kemudian orang beriman. Kebelakangan ni ada geng dia tak mau yang tu. Dia nak buat benda-benda hak pelik. Tok Syekh kami pergi kat Kaabah, tiba-tiba tangan Nabi keluar. Dia salam dengan tangan Nabi.
Sejak dia salam dengan tangan Nabi tu, dia bungkus tangan dia. Bila dia bungkus tangan dia, sampai bila-bila dia tak buka, kena sayang kat tangan dia. Hebatnya Tok Syekh dia apa? Kita nak tanya, Tok Syekh dia tak mandi wajib ke? Tak ambil ayat semayang ke? Sampai duk bungkus tangan selama-lamanya. Para sahabat salam dengan Nabi pun tak bungkus tangan. Tapi mereka nak benda yang luar biasa, supaya orang jadi kagum ni bukan kerana hujah mereka. Pasal apa hang hebat sangat Tok Syekh tu? Ui, jangan. Dia malam tadi ada mimpi. Hatu yang ayah pin nak buat. Ini semua nak memukau manusia dengan keajaiban pada diri. Sedangkan Quran, hatu burhanakum. Quran burhan. Quran adalah hujah. Dan ini yang mesti kita faham. Allah. Masuk waktu kita azan dulu nah. InsyaAllah. Azan dulu, sekejap lagi saya sambung. Sekejap lagi lepas azan saya buka pada sesi soal jawab. Masuk waktu Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung sikit lagi. Panjanglah saya nak cerita tapi saya nak ringkas. Allah hantar Nabi kita Muhammad ni kepada siapa? Orang Arab, orang Melayu, dia hantar kepada seluruh alam ni. Khususnya kepada an-nas kafah, kepada seluruh manusia. Oleh kerana Nabi ni dia hantar pada seluruh manusia. Hak ni saya nak bagi orang kita faham sikit. Kadang-kadang dia jadi miss bab ni. Adik-adik kita ni pun dia tak faham, mungkin kemudian faham. Nabi ni dia hantar supaya kita ni betul akidah kita, mentauhidkan Allah. Sebab surah yang besar fadilat dia, antara yang paling besar ialah surah Qul Huwallah Al-Ikhlas. Sebab Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pasal dia tauhid. Nabi ni hantar kerana tauhid. Orang mari kepada Nabi kata, ya Rasulullah, bima sya Allah wa bima syi'ta
wahai Rasulullah, dengan apa yang engkau, Allah dan engkau kehendaki. Dia takut, aja'altani lillahi nidda, qul bima Allah wahda. Kamu nak buatkan aku sekutu Allah Ta'ala ke? Kata apa yang Allah sahaja kehendaki. Nabi tak angkat diri dia supaya dia menduduki makam ketuhanan. Dia bukan ketuhanan. Sebab tu saya selalu ulang tuan-tuan, bila Allah cerita benda yang luar biasa tentang Nabi, Allah kaitkan Nabi itu di makam hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Tuhan yang menjalankan hambanya pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebab apa Tuhan sebut hambanya? Dia kata maha suci Tuhan yang menjalankan Rasulnya. Betul juga. Tapi dia sebut hambanya. Sebab apa? Nak bagi tahu benda ajaib ni Muhammad bukan boleh buat. Allah yang buat. Maha suci Tuhan. Sebab tu, hal kuntu illa basyarar rasula. Bila dia paduk cabar Nabi banyak-banyak, Allah kata, bagi tahu mereka, aku tidak lain melainkan seorang manusia yang telah dilantik menjadi rasul. Hal ini penting untuk kita faham, supaya kita semua dapat mencontohi Nabi SAW. Dan kita tidak ada alasan, dan kita tak angkat Nabi itu lebih daripada itu. Maka Nabi datang untuk membentuk akidah kita. Oleh kerana Nabi manusia, Nabi ada benda manusia. Ada tak Nabi marah? Ada. Ada tak Nabi tidur? Ada. Dalam hadis, Nabi tidur berdengkur. Kita tengok suami kita, abang ni tidur tak berdengkur sikit. Tak. Kita tidak disuruh untuk berdengkur. Nabi suka makan katif, bahu kambing, bukan bau tu, bahu ni. Kita kata saya kambing tak berminat, boleh tak kita kata hang ni tak suka sunnah Nabi tu? Boleh tak? Tak. Sunnah ni ada dua. Satu sunnah, dia banyak bahagian, tapi saya nak bahagian nak mudah untuk kita faham dalam bab ni. Satu sunnah tasyri'iyah. Tasyri'iyah ni memang dia datang untuk kita kena ikut. Solat kena ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni salli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Ibadat-ibadat haji kena ikut Nabi. Khuzu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara ibadat kamu, haji kamu. Makan tangan kanan, sunnah. Ya ghulam samillah kul biyaminik. Wahai budak, bismillah. Makan dengan tangan kananmu. Sunnah. Sunnah ni maksudnya kalau Nabi tak datang, tak ada siapa ajak kita yang lain. Tapi ada benda yang kalau Nabi tak datang pun, benda ni ada dah. Contohnya apa? Tidur. Nabi tidur. Kita tengok baca hadis, Nabi tidur. Dia kata, hang duk kaya tidur je. Weh, hang tak tahu ke? Nabi pun tidur tau. Sunnah, aku ikut sunnah Nabi tidur. Ni macam ada seorang dua tidur. Tak apa. Budak-budak. Okey. Yang tu, tidur tu tidak menjadi sunnah. Cara Nabi tidur tu sunnah. Kemudian ulama-ulama bahas tentang makan. Satu orang duk kerja makan. Ni makan. Weh, Nabi pun makan tau. Sunnah. Makan tu tidak sunnah. Cara makan tu sunnah. Makan dengan tangan kanan. Tidak melampau dalam makan, sunnah. Dan oleh kerana Nabi ni orang Arab, ada benda yang dia buat berdasarkan kearaban dia.
Dia panggil jibiliyah. Apa dia kearaban Nabi? Nabi buat cara orang Arab. Misalnya ada bahan-bahan yang Nabi gunakan, bahan yang digunakan oleh orang Arab. Ulama-ulama bincang, benda-benda yang Nabi sebelum dia jadi Nabi pun memang dia buat dah. Contoh saya buat ini, macam saya ni, pakai jubah. Adakah pakai jubah ni sunnah? Khilaf para ulama. Sebab Abu Jahal pun pakai jubah juga. Tak adalah Nabi main-main, Nabi kata sekarang kita passion jubah lain. Nabi tak kempen. Nabi ni seperti mana kata para ulama hadis, apa saja nak baju orang yang pakai yang mudah untuk dia pakai. Orang pakai jubbatan rumiyatan, jubah rum hak tadi ni orang hadiah kat Nabi. Daiqul qum, sempit tangan dia, orang hadiah kat Nabi, Nabi ambil pakai. Pakaian Yaman orang bagi kat Nabi, Nabi pakai. Kerana Nabi bukan mereka passion. Kerana Nabi akan pakai pakaian yang orang Arab pakai. Takkan Nabi tiba-tiba main dalam masyarakat Arab pakai baju Melayu dengan sampin. Terkejut dia apa? Passion apa pula kau bawa Muhammad ni? Dah lah kau bawa agama baru. Macam Nabi akan pakai apa yang orang Arab pakai. Dia berserban kerana orang Arab berserban. Maka pakaian-pakaian ini kalau kita pakailah kerana memanglah Arab pun pakai, tapi oleh kerana Nabi pakai, kita kena di atas sayang dan teringat ke Nabi tu. Kata para ulama, mudah-mudahan atas niat itu dia dapat pahala, bukan atas jubah tu sendiri. Hatta jubah yang tuan-tuan pakai sekarang ni dengan fashion, color tu, color ni kan, poket macam ni, zaman dulu mungkin bukan macam tu. Jadi sunnah bahagian ini bukan kata tak boleh buat, saya pun buat ni, saya pakai jubah kan. Tapi yang tu bukan yang patut kita angkat dan tekan sangat. Sunnah yang patut kita tekan, ibadat Nabi, akhlak Nabi, cara Nabi bermuamalat, cara Nabi berurus niaga, akidah yang Nabi yang itu, yang kalau tak kerana Nabi datang, hal ni tak ada. Tapi dia main trend orang kita ni pasal dia nak niaga. Yang ni dia tak angkat, hadis-hadis ni dia duk angkat benda-benda yang tak pasti. Macam mana nak capal Nabi, kita memang Nabi pakai kasut, capal, tak dinafikan. Dan ada hadis Nabi SAW salat, Nabi buang capal dia. Kan pada nasabnya ada wasakh. Bila Nabi buang, khala'a na'lai. Sahabat-sahabat yang semayang di belakang tengok Nabi buang, dia pun buang habis. Nabi tanya pasal apa hamba? Khala'tum ni'alikum. Ni'alikum. Dia kata pasal apa buang kasut semua? Faham tak? Kami tengok Rasulullah buang kasut. Ya Rasulullah kata, Jibril beritahu kasut kau dah najis. So, kamu tak payah buang lah. Nabi pakai kasut. Ada orang buat lambang kasut, kemudian kata kasut pijak aras. Ini semua hadis yang tidak sahih. Cuma tak adalah orang buat lambang kasut tanda tahu, tapi ini bukan kempen Nabi. Sahabat tak buat kempen ni, pakat semua ambil buat gambar tu kepada gambar. Kalau tidak nanti akan jadi kempen macam-macam. Nabi naik unta, lukis unta pula kat dada. Nabi makan kurma, lukis kurma pula. Nabi naik apa lagi? Nabi pun ada haiwan-haiwan kuda, lukis kuda pula. Saat ni geng-geng polo tu kata ni sunnah. Pasal apa? Baju cap kuda, Nabi naik kuda. Kalut kita. Geng baju polo tu, depa pula kata ni pakai baju sunnah sebab ada gambar kuda, Nabi naik kuda. Ini semua commercial. Orang nak jual barang. Saya bukan kata tak ada negeri yang lukis. Saya pergi ke Tunisia, saya pergi banyak negara Arab ni.
memang ada sebahagian some tradition, sebahagian tradisi mereka lukis kasut tu di dinding, di pintu rumah mereka, tapi sebagai satu lukisan lah, sebagai satu art. Tapi orang tak pergi ambil, pegang ambil berkat, lagi pergi pegang kuda pula ambil berkat kuda, pegang unta ambil berkat unta, pegang apa, buah tamar ambil berkat tamar, pegang kambing, Nabi makan kambing, ambil berkat kambing pula. Letih kita ni, geng-geng kambing tak keluar mai lagi, geng-geng kambing bukan keluar. Kambing binatang yang dimakan oleh Nabi, marilah kita makan kambing. Kedai sunnah makan kambing, lepas tu jual baju kambing pula. Tuan-tuan, ini adalah benda yang kita, bahagian mana sunnah Nabi SAW yang suruh kita ikut, yang dimaksudkan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, katakanlah jika kamu mencintai Allah ikut aku, ikut sunnah yang tasyri'iyah, yang disyariatkan kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Saya buka sikit sesi pada soal jawab jika ada soalan. Tuan-tuan boleh ambil buku-buku di sini. Tuan pengurusi tak apa, kita bagi mereka tanya terus kat saya, dia sama ada mereka tulis surat atau kertas atau nak tanya terus pun tak apa. Lepas tu saya akan ni nanti lepas ni saya serahkan balik majlis pada pengurusi. Nah, sila, ada orang tanya. Assalamualaikum. Tak apa, pengurusi duduk dulu, saya kendalikan. Okey, sila. Salam ya. Tuan pengurusi, Omar salam. Nah, kita bagi terus, nanti depa tak selesa kita baca soalan dia. Okey. Jadi saya tadi bertanya keluarga tempat Dewi itu sudah kata membudayakan perpaduan, merapikan kelainan. Ya. Okey. Oleh kerana Nabi SAW telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lepas, dan kemudian Nabi itu sendiri pada hayat Nabi, ni soalannya kelainan pengikut Nabi sendiri itu macam-macam. Hak ni kata yang ni sunnah, hak ni kata yang ni yang sunnah. Macam mana satu? Okey. Macam mana agama berlaku 1400 tahun dulu masa Nabi ada. Kalau ada soalan tuan-tuan keliru, orang masa tu lah, kan kita. Orang masa tu keliru, dia tanya siapa? Tanya Nabi SAW. Keliru, tanya Nabi. Ada perkara yang keliru je tanya Nabi, Nabi bagi jawapan. Ada perkara yang mana Nabi bagi tahu tu boleh dipaham dua benda. Kok ni pun boleh, kok tu pun boleh faham. Paling masyhur ulama-ulama buat contoh hadis Nabi, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seseorang kamu sembahyang asar melainkan di Bani Quraidah. Waktu asar dah masuk, dah nak keluar, Nabi arahkan semua pergi Bani Quraidah nak bertempur, nak kepung Yahudi khianat. Di kalangan sahabat Nabi ada yang faham tak boleh semayang lah, mesti ke Bani Quraidah, dan Nabi habaq macam tu. Ada sahabat Nabi yang faham bukan Nabi tak bagi semayang, takkan Nabi tak bagi kita semayang, asar dah masuk, Nabi nak suruh kita cepat. Depa semayang, depa solat, kemudian mereka pergi. Maka golok sebahagian kata Rasulullah, ada geng yang solat, kami kata jangan solat. Dia kata Rasulullah, kami faham nak supaya cepat, kami solat, kami sampai cepat, sama juga, kami tak lambat kat misi ni. Rasulullah tak menyalahkan. Itu memberikan isyarat bahawasanya
Ada perkara yang Nabi cakap yang boleh untuk kita faham dua cara. Faham sebelah pih pun boleh, faham maksud sebalik pun, tujuan dia panggil maqasid, tujuan dia pun boleh. Okey. Pada zaman Nabi, tuan-tuan boleh ikuti saya ni? Boleh tak? Bila Nabi nak dakwah kepada orang Yaman, orang yang jauh, Nabi tak pergi sendiri, Nabi hantar wakil. Nabi hantar. Nabi bagi tahu mereka, sahabat-sahabat yang dekat ni, Nabi hantar Muaz, Nabi hantar macam-macam orang. Nabi kata, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Bagi khabar gembira, jangan bagi orang lari. Mudahkan, jangan bagi payah. Dia pun mimpi. Bila sampai sana, mesti orang sana nak tanya banyak tentang Islam. Kalau mereka tak tahu, mereka tanya hak mereka tahu, mereka jawab, Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni. Kalau dia orang tanya mereka benda yang mereka tak tahu, mereka nak buat macam mana? Kalau zaman lah tak apalah, tak apa, tunggu sekejap, aku nanti call Nabi ingat macam mana. Dia tak? Zaman dulu tak ada. Walaupun hadis itu, hadis Muaz itu dianggap dhaif oleh sebahagian para ruwat. Ya Muaz, bima tahkum? Wahai Muaz, dengan apa kau berhukum? Kita bi kitabillah, fa illam tajid bi sunnati Rasulillah, fa illam tajid ajtahidu bi ra'yi wala alu. Hadis ini didhaifkan oleh Al-Bukhari dan seumpamanya, tapi diterima oleh sebahagian kerana ashabul Muaz dianggap semuanya siqah. Ini panjang tentang ilmu hadis. Cuma kau nak hukum apa? Kitab Allah tak ada, sunnah Rasulullah. Kalau tak ada, aku ijtihad. Ijtihad. Maksudnya, aku buat kesimpulan. Nabi tak pernah kata tak boleh, boleh ya. Tapi kemungkinan dia kata boleh, Nabi di Madinah tu tak boleh, baru turun kata tak boleh. Tapi tak apa, sebab tu ijtihad dia. Kerana dia dah dihantar dengan kadar tu je lah ilmu dia. Besok bila dia rujuk pada Nabi rujuk pada sahabat yang tahu, mereka akan bagi maklumat yang lain. Okey. Itu masa Nabi ada. Maksudnya masa Nabi ada pun dah ada perbezaan. Faham tak? Bila Nabi tak ada, wafat, orang nak tanya siapa? Tanya siapa? Nak tanya siapa? Tanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni bukan semua benda yang Nabi cakap setiap orang tu dengar. Saya buat contoh mudah. Ni tuan-tuan dengar ni, yang mana faham dia faham, yang saya kena cakap ni bagi level semua. Hak duduk di luar pun, hak dengar pun faham juga. Ada benda yang Nabi bagi tahu, sahabat yang dekat pun tak tahu. Seperti Abu Bakar, ada benda yang dia tak tahu. Contohnya, harta pusaka nak bagi kat nenek berapa? Abu Bakar tak tahu. Dia tanya, sahabat tak tahu. Muhammad bin Maslamah, dia kata dia dengar Rasulullah bagi 1/6 sudus. Akhirnya semua setuju. Sebab apa? Masa Nabi cakap benda tu, Abu Bakar tak dengar. Tuan-tuan faham maksud saya? Okey. Saya buat contoh lain lagi. Hadis tayamum. Macam mana kita tayamum? Tepuk muka kan, semua kan? Tepuk muka, tepuk tangan. Umar bin Khattab, dia faham dulu kalau dia orang tu berjunub dengan badan-badan sekali. Kemudian dia berbeza. Dia salahkan Ammar. Ammar tak, kau tak ingat Nabi beritahu dulu. Ammar bin Yasir. Maksudnya sahabat pun bukan kerana sahabat ni dia pun akan bergilir. Nabi cakap di masjid Nabi ataupun Nabi cakap di mana-mana, sahabat ni kena pergi jaga kebun, yang ni kena pergi berniaga. Bukan mereka semua masa nak ada dengan Nabi. Zaman tak apa ni, Nabi bagi kuliah tadi, dengar tak dengar? Cuba dengar balik YouTube. Zaman tu tak ada lah. Apa yang ada, sahabat ni akan bagi tahu. Tadi masa hantar kemarin hari tu Nabi ada bagi tahu.
Kalau sahabat tu tanya. Jadi bila Nabi tak ada, sahabat-sahabat ni dia pergi merata. Abdullah bin Mas'ud umpamanya, dia pergi ke Iraq. Dia pergi ke Kufah. Di Kufah, mazhabnya Abdullah bin Mas'ud. Ada benda yang Abdullah bin Mas'ud dia bagi tahu dengan kadar yang dia tahu, walaupun dia alim. Mesti ada hadis yang dia terlepas, kerana bukan 24 jam sepanjang Nabi hayat, Nabi dia ada. Mungkin hadis itu ada pada sahabat yang lain. Maka dengan itu akan berlaku lagi perbezaan pandangan. Ataupun benda tu Nabi tak bagi tahu. Boleh ke tak? Jadi sahabat ni akan berpendapat boleh berdasarkan kes ni. Yang ni kata tak boleh. Berlaku perbezaan mazhab. Contohlah hak di Perlis ni berapa kali saya buat contoh benda hak tuan-tuan tu. Hak dekat dengan tuan-tuan lah. Tak apa contoh berpuluh kali pun nak mudah faham. Sebahagian para ulama berdasarkan riwayat-riwayat Anas dan seumpamanya, Nabi yaftatihuna solat bi alhamdulillah. Nabi buka solat dengan alhamdulillah. Kata Anas, dia semayang belakang Nabi, belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Uthman, semuanya alhamdulillah. Dalam sebagian riwayat Muslim dia tak pernah dengar Nabi baca bismillah. Ada riwayat yang dia macam riwayat yang menyebut Humaid At-Tawil, walaupun dia berbeza, dia sebut tentang, dia kata ada bismillah, tapi dia berbeza dengan rawi yang lain. Tapi dia andaikan oleh kerana bismillah tu bahagian daripada Fatihah, kenalah baca kuat. Maka ada mazhab kata baca kuat. Mazhab Hanafi baca perlahan. Mazhab Malik tak baca langsung dalam sembahyang Fatihah, bismillah, kalau baca jadi makruh. Mazhab Syafi'i wajib baca kuat. Maksudnya wajib baca, dan dalam solat dia baca kuat lah. Di solat dia baca kuat. Mazhab Hanbali wajib baca tapi perlahan, jangan di Anas. Ada berbeza. Bukan berbeza baca kuat dengan perlahan saja. Ada mazhab tak baca langsung. Habis itu Perlis pasal apa? Tak meraihkan. Kita raihkan. Pemerintah buat keputusan, kita tarjih pendapat di Perlis ni sejak dululah, sebelum saya main jadi mufti lagi pun. Hak tarjih pendapatnya baca perlahan. Tapi kita tak pernah kata siapa yang baca kuat bid'ah, tak kata. Cuma kita pilih pendapat tu. Hak baca kuat itu pendapat dalam mazhab Syafi'i, okey. Dia tidak bid'ah. Tapi untuk masjid imam yang dilantik tu dia bacalah perlahan. Dan kita kata kena baca. Kita tidak macam mazhab Malik, kena baca. Kalau imam kata dia tak baca langsung, kita kata tak kena, dia kena baca. Cuma dia baca perlahan. Kalau kita pergi tempat orang pula, kita dengar orang baca bismillah kuat, tak apalah. Jangan kata hampa ni tak betul, ni tak ikut sunnah, ni tak baca. Tak. Habis itu pasal apa hampa di Perlis baca pelan? Samalah juga jawapan dia, pasal apa hampa di Kedah baca kuat. Hak ni pilih pendapat ni, hak ni pilih pendapat. Habis itu Perlis seorang jadi lain. Tak, dia tak lain, saya kata. Masjidil Haram baca pelan. Pergi ke Jordan, pergi ke Qatar, pergi ke Kuwait, pergi ke negara Arab, pergi ke India, pergi ke Mesir, kebanyakan sebahagian campur-campur Mesir, pergi ke Pakistan, baca pelan, majoriti baca pelan. Pergi ke Maghribi, pergi ke Algeria, pergi ke Tunisia, tak baca langsung. Habis itu nak berkelahi, tak payah berkelahi benda ni. Nun kami pergi Kedah baca kuat, tak apalah, ikutlah. Tak payahlah kata bila Tok Imam baca kuat, subhanallah. Tak payahlah. Tak ada siapa kata siapa salah. Cuma kita boleh kena
Fatwa tu dia pilih yang tu untuk mereka yang bertugas di masjid sebagai imam. Lepas tu kita mai semayang di rumah kita dengan family kita. Kita pilih dalam pandangan mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuat baca. Tu imam pula tu tadi baca pelan. Balik rumah baca kuat. Dia lapor mai kat mufti. Saya tak apa, okey. Tu dah baca family dah. Cuma hadis masjid itu ialah penyelarasan am pemerintah. Ni saya dah sebut banyak kali dah, tetapi dah ni saya tak ya. Habis tu biasalah. Jadi tu imam hari Jumaat pakai selok-selek, pakai baju kemeja. Sah tak? Sah tak? Tapi kenapa pakai baju Melayu dengan sampin? Rukun semayang lah? Dah. Habis kenapa kan? Arahan pentadbiran. Tuan-tuan faham maksud saya? Kita jangan berkelahi lah benda ni. Tu pergi berkelahi buat apa? Hak duk berkelahi tu dia tak dengar orang cerita. Masa orang cerita dia tak dengar. Kunut. Boleh seorang yang tak kunut tak. Mazhab Hanafi tak kunut. Mazhab Hanbali tak kunut. Mazhab Malik dia kunut sebelum daripada rokok. Mazhab Syafi'i dia kunut. Tuan-tuan pergi kat dunia ni majoriti tak kunut. Boleh buat ni. Tuan-tuan Masjid Haram, Masjid Nabi takkan dua-dua masjid tu sesat juga. Tak kunut, tak baca bismillah kuat. Habis tu kalau kita pergi Kedah orang kunut macam mana dia tanya? Ikutlah kunut. Innama ju'ila al-imam liyu'tamma bih, dijadikan imam untuk kita ikut. Kunut tu bukan bid'ah. Tapi ia pendapatlah mazhab Syafi'i. Cuma di perleh ni kita pilih pendapat mazhab yang kata tak ada kunut. Kunut yang berlaku pada zaman Nabi tu untuk nazilah. Sebab perbezaan pendapat tadi lah. Jangan pula orang Malaysia pergi Mekah tengok Allah tu imam subuh tak kunut, aku tadi sujud sawi. Jadi dia pergi sembahyang Mekah tiap-tiap hari subuh sujud sawi. Tak puas hati nak angkat apa tu imam tak kunut. Mula hari pertama dia ingat Tok Imam lupa. Tuan-tuan, kita lapang dada lah masalah ni. Kita pergi ke Pedah, kita pergi ke Perak, depa kunut, kita kunut lah. Depa kena buat benda yang sama. Mai perlih tu imam tak kunut, tak payah kunut. Baru panggil meraihkan kepada. Yang salahnya hak geng tak kunut tu sesat. Hak ni pula geng yang kunut tu tak ikut sunnah sesat. Dua-dua salah. Tuan-tuan faham maksud saya? Sebab itu bila kita orang kata jauh berjalan, banyak pengalaman. Mazhab, kenapa tak ikut mazhab Syafi'i? Banyak benda yang tak ikut mazhab Syafi'i. Sekali tuan-tuan naik kereta, tuan-tuan buka radio, ada muzik dalam mazhab Syafi'i, tak boleh, haram. Lepas tu tengok bola sepak pula, pakai seluar pendek dalam mazhab Syafi'i, tak boleh, itu mazhab Malik. Tuan-tuan pergi beli barang pula, barang tu keluar main terus duit, tuan-tuan bubuh saja, tak sebut saya jual, saya beli. Dalam mazhab Syafi'i tak, saya jual, saya beli. Tuan-tuan bayar zakat peterah, tuan-tuan bagi duit. Dalam mazhab Syafi'i kena bagi beras. Dalam mazhab Syafi'i, isteri kalau lagi mana suami tak bagi keluar rumah, sekalipun bapak dia mati, ibu dia mati, anak dia mati, tak boleh keluar. Hak mana tuan-tuan doa amal tu pun tak mazhab dah. Bukan kata mazhab Syafi'i tak bagus. Bagus mazhab Syafi'i. Imam besar, mulia. Tapi kita keluasan. Di Perlis ni, tuan-tuan semua tahu. Tuan-tuan Tokeh Warung Manis lebih kaya lagi daripada Tokeh Bendang. Bendang berapa setahun dapat berapa Bendang? Semusim berapa lah kan? Warung Manis sekali boleh 7-80 ribu. Dalam mazhab Syafi'i hanya qutul balad, hanya makanan asasi negeri
iaitu beras, gandum, wajib zakat. Dalam mazhab Hanafi tak, apa saja yang terbit daripada bumi cukup, syarat haul cukup nisab dia, bayar zakat. Macam diperlih fatwa dia, Toki Harun Manis wajib bawa bayar zakat. Kaya dia apa? Mazhab apa tu? Mazhab Hanafi. Kalau orang kata perlih ni tak ada ikut mazhab, tak betul. Semua hak fatwa tu ada mazhab. Ada mazhab dia. Cuma mungkin tak sama dengan mazhab Syafi'i kadang-kadang. Yang tu je, bukan tak ada mazhab. Ada mazhab dia. Kawan nak duduk sembang kadang-kadang kemas kan, tak ikut, tak ada mazhab dia. Dia pun baru mengaji setengah mazhab baru. Sebab itu yang penting, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fahuwa muslim falahu ma lana wa alaihi ma alaina. Siapa yang semayang macam kita, menghadap kiblat yang sama, makan sembelihan orang Islam, dia muslim. Macam mana kita dapat, macam mana kita kena, sama. Faham tak maksud saya? Maksud semua kita ni muslim. Beza pendapat, tak ada masalah. Tuan-tuan balik rumah, tuan-tuan nak kunut panjang subuh, tak apa. Di masjid pun, katalah satu orang tu dia mai. Dia mai daripada tempat lain, mai singgah mayang di masjid kita. Dia mai daripada, dia jadi imam kepada kawan-kawan dia hak mai lambat ni. Bukan sengaja mai lambat, sengaja mai lambat salah. Dia mai lambat. Dia pun bismillahirrahmanirrahim. Tak payahlah kita lepas mayang, kita tunggu dia lepas mayang, salam ni. Hang lain kali mai masjid kami, jadi tu imam dah mai belakang ni, jangan duduk bismillah kuat, tahu tak? Tak payah kata kat dia. Itu dia punya. Yang kita bagi panduan ni kepada imam rasmi yang kita nanti. Tuan-tuan faham maksud kita? Sadrul rah, dada yang lapang. Kita kalau banyak kita insya-Allah siapa apalah. Tuan-tuan pun bila tuan-tuan banyak pengetahuan semua kita pun ilmu kita semua sikit. Cuma dengan kadar yang sikit ni lah kita cuba nak faham. Orang kata, saya dah sebut, orang kata, orang kalau dia pergi mengaji silat ni hebat, sampai ilmu dia banyak dalam silat. Orang main bersilat, main bertumbuk tepi meja dia, pisau jatuh kena meja pun dia duduk situ, dia tak lompat lagi. Nak kena dia betul, sekali dia tepih, dia bangkit, kenalah kau tu. Tapi kalau baru pergi mengaji silat, belajar 3 buah lah, balik duduk pergi habaq orang kampung, aku malam-malam dah duduk pergi silat ni, nak cabar orang lah, cabar orang rebah lah. Macam tu lah kita. Bila kita tahu 1-2 pandangan dalam hukum, kita tak payahlah berkelahi. Bila kita tahu banyak, kita akan tahu bahawasanya telah berlaku dalam sejarah Islam, imam-imam yang besar, pandangan-pandangan yang berbeza. Kita pergi setiap tempat, kalau kita tahu inilah yang diamalkan oleh Imam Malik, kita pergi merokok, kita ikut cara Imam Malik. Ikut mazhab Syafi'i, kalau tak baca bismillah, Fatihah tak sah. Tapi Imam Malik itu ialah guru kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, Malik muallimi wa anhu akhaztul ilma. Malik adalah guruku, daripadanya aku mengambil ilmu. Tapi Imam Malik tu kata tak payah makruh, tak payah bismillah. Anak murid dia kata tak bismillah tak sah. Beza banyak tu. Adakah kita nak kata Imam Syafi'i kata semayang untuk guru dia tak sah? Tak. Itu pendapat dia. Yang tu pendapat Imam Malik. Di atas hujah masing-masing. Bila kita pergi ke Morocco, orang Morocco semayang memang tak baca bismillah lah kuat. Dan tak baca langsung. Kita tak payahlah. Kita semayang ni tahu kena mufaraqah. Pok-pok ni bukan baca bismillah. Kita jangan jadi fanatik lah. Kita tahu itu keyakinan dia. Kita baca lah. Bila kita tahu macam tu, dada kita lapang, fikiran kita luas, kita tak bertengkar benda yang
buang masa kita. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua insya-Allah. Saya tak baca langsung, tak tulis. Panjang. Ada satu lagi. Okey, sila. Ya. Tadi saya ada baca surah Yusuf. Dan ada sikit yang saya notice, Nabi Yaqub dia nangis sampai dia buta. Dan ayat yang seterusnya tu, ayat 87 tu, dia kisah ke anak-anak dia mengintip Binyamin dengan Yusuf. Tapi dia kata, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Dan kaitannya Nabi Muhammad tu SAW pernah menangis juga anak dia meninggal. Jadi yang Nabi Yaqub tadi tu, dia menangis sampai buta, tapi dia pesan ke anak dia, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Nabi Yaqub. Okey. Yang pertama ialah agama ni dia accept Allah Ta'ala ciptakan kita dan dia memberikan kepada kita ni perasaan. Bukan kata orang bila mengaji agama, hatta Nabi hilang perasaan manusia tu. Nabi dia sedih, dia suka, dia gembira, dia bimbang, macam manusia. Kerana Nabi tu manusia, bukan macam manusia, dia manusia. Macamlah kita juga, sebab tu kita ada doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minta jauh daripada duka cita nak mai yang telah berlaku. Allah tahu bahawa kita ni ada benda tu kat kita. Bila berlaku satu benda, kita akan sedih. Allah tak marah kita sedih. Hatta Nabi Adam telah buat salah, Allah tak marah berterusan dia buat salah. Allah mahu dia taubat. Allah mahu dia taubat. Nabi SAW, bila anak dia Ibrahim meninggal, Nabi sedih. Sahabat kata, tak anta ya Rasulullah, kau pun menangis ke? Nabi kata, ni rahmah. Innal aina la tadma' wa qalb la yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana. Sesungguhnya mata menangis, jantung hati akan berduka cita, tapi mulut tak akan menyebut melainkan apa yang Allah redha saja. Nabi Yaqub sedih dengan meninggalnya Yusuf. Wa biyaddat aina, putih mata dia, sedih dia, menangis. Sehingga akhirnya kita tahu Nabi Yusuf berhantar baju dia, fa basaru, kemudian celik juga Nabi Yaqub. Ini semua kerana manusia. Nabi SAW bila teringat pada Khadijah, padahal Khadijah dah wafat dan dia dah masuk syurga, buat apa? Tapi ingatlah, apa-apa Nabi sembelih bagi kat Khadijah. Bila orang kata kat Khadijah, Nabi sedih. Ruziqtu hubbuha, aku dikurniakan cintanya. Dan Nabi pernah duduk mengenangkan, sebut, mengadu tentang nasib baginda. Semua hal ini berlaku kerana insan, hatta Nabi Yaqub. Jadi kesemua benda ni Allah tak marah kita sedih anak kita meninggal. Cuma Allah kata, agama ajar jangan kita sebut benda yang Allah murka. Sedih semua orang berlaku, hatta hilang kita sedih. Isteri kita sedih. Nabi Nuh sedih anak dia. Innahu ibni, dia adalah anakku. Allah kata, innahu laisa amalan salih, dia bukan amalan yang salih, dia bukan anak yang salih. Sebab itu maka agama balance dalam hal ini. Sedih, duka cita ada pada manusia, tapi manusia tu kawal. Sebab itu apabila satu orang mukmin tu, ajaban li amril mukmin, Allah, Nabi tak heran urusan orang mukmin. Bila dia sedih, apa dia suka, alhamdulillah. Dia sedih, tetap dia ingat Allah. Dan kita demikian. Hatta Nabi sedih. Hatta Nabi sedih. Jadi Nabi Yaqub dia sedih. Allah tak duk kenang anak dia sampai menangis. Mungkin menangis dalam doa dia, menangis sampai hilang penglihatan dia.
hatta manusia bila dia sedih. Bahkan Allah jadikan sedih itu sendiri menghapuskan dosa. Kan? Hatta syaukah, sehingga duri yang tusibu, yang menimpa orang mukmin itu diampunkan Allah dengannya dosa. Itu maksud Allah. Panjang soalan-soalan ni. Bolehkah bahaskan perang apa sesama Islam di Khalifah Ali dan peperangan Muawiyah? Ni banyak kena dengar kuliah saya Masjid Alwi. Pergi panjang ke 9 lah. Tuan-tuan pergi ke YouTube, ada perang Siffin, perang Jamal. Tulis nama saya ada ni, saya ada bahas benda ni. Pergi ke web Mufti, Jabatan Mufti, laman web sesawang Jabatan Mufti, ada siri saya cerita tentang peperangan yang membabitkan Aisyah dengan Ali dan Muawiyah. Saya tulis balik, dan riwayat-riwayat yang lebih sahih daripada riwayat-riwayat yang dimasuki oleh unsur Syiah yang memburukkan sahabat. Sebenarnya semua sahabat dalam kes itu mereka berijtihad, dan kalau kita ingat cerita yang betul, kita akan simpati kepada semua. Mereka bukan zaman tu mereka tak berniat pun nak memusuhi antara satu sama lain. Telah berlaku kekeliruan. Wallahu ta'ala a'lam. Ada makan kau ni tuan-tuan? Ada masjid ada makan? Semua ada makan? Lepas balik. Terima kasih banyak. InsyaAllah nanti saya pun tak mau panjang sangat di zaman ni. Terima kasih banyak pada sudi mendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi lain kali. Ada siapa-siapa yang asal tak lepas lagi, dia boleh pergi tanya di Masjid Alwi ke, ataupun dia main Jabat Mufti, dia boleh main berjumpa dengan saya. Ataupun segan nak pergi Jabat Mufti, serahkan kepada ni Tok Imam sini, hantar surat kat dia, Tok Imam hantar kat saya. InsyaAllah nanti dia bagi tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua. Terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi